A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua murid-murid 3 UM dan 3 USM bagi subjek Pendidikan Islam. Hari ini 26 bulan 7 2021 kita bertemu buat kali yang seterusnya bagi pembukaan PDPR selepas daripada cuti. Untuk makluman semua, kita pun tak pasti sampai bila PDPR ni akan berterusan, kerana sekarang ni pun belum nampak tanda-tanda lagi yang pandemik ni akan reda. Jadi kita stick to this way. Kita buat cara macam ni lah. Okay, berterusan lah. Mungkin juga ke tahun depan pun belum tahu. Mungkin juga. Jadi kita kena bersedia dan berterusan dengan cara macam ni. Jadi kalau kita beranggapan aku malas lah nak masuk, nanti okey lah tu, nanti okey, maksudnya tak okey. Jadi kita ambillah, buatlah, lakukan cara yang terbaik untuk diri kita sendiri. Okay, jadi hari ini kita akan belajar tajuk yang disebutkan sebelum ni, iaitu bahagian fiqh, pelajaran yang ke-17, iaitu zakat penyuci harta. Kejap. Okey. Okay, boleh nampak dekat skrin tak? Boleh Ustaz, boleh. Okey, boleh nampak Okey, tajuk kita ialah zakat penyuci harta. Poin yang kita pelajari hari ini ialah zakat. Kamu tentu pernah dengarkan perkataan zakat, tapi sejauh mana kita faham apa itu zakat? Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak sebutkan di sini bahawa zakat ini merupakan apa? Rukun Islam. Yang keberapa zakat? Rukun Islam yang keempat. Rukun Islam. Seperti yang kita tahu, rukun ialah perkara yang perlu ada untuk melengkapkan sesuatu perkara. Kalau tak ada sesuatu rukun, perkara itu tak akan jadi. Okey? Contoh, rukun sebuah rumah ialah tiang. Jadi kalau tak ada tiang, boleh jadi tak rumah? Tak boleh jadi. Okay, secara mudahnya untuk kita faham, zakat ialah satu rukun daripada 5 rukun Islam. Kalau orang yang mengingkari zakat, maka dia tidak jadi Islam. Walaupun dia solat, puasa pun, tapi zakat dia ingkar. Dia ingkar, kata zakat tak payah bagi, tak wajib bagi zakat. Maka orang itu sudah pun menjadi kafir. Zakat ni adalah satu elemen dalam Islam yang ada untuk, yang berkaitan dengan harta. Yang mana bila kita sebutkan menyuci, zakat penyuci harta, mana kata orang yang ada harta, bila dia berzakat, maka hartanya akan menjadi suci. Kalau dia ada harta yang banyak, layak untuk beri zakat, tiba-tiba tak mau bagi zakat, maka zakatnya itu tidak suci. Okey, tidak boleh membawa dia kepada kebaikan. Jadi itulah zakat difardukan dalam Islam. Okey, kita nak tengok pengurusan zakat. Macam mana? Unit 1. Okey, Farah Syafiqah baru masuk. Okey. Okay, kita balik tengok ke buku teks kita. Okey. Maksud, hukum dan dalil zakat. Kita nak tengok kat situ. Bila sebut maksud, mesti ada dua, iaitu bahasa dan istilah. Saya percaya kamu dah tahu dah apa itu bahasa dan apa itu istilah. Ingat tak saya tekankan hari itu? Bahasa ni apa Dan kenapa pula ada istilah? Okay, saya nak sebut lagi sekali lah untuk menguatkan lagi kefahaman kamu tu. Bahasa ialah alih bahasa ataupun terjemahan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Jadi perkataan zakat itu perkataan dalam bahasa Arab. Jadi kenapa perlu alih bahasa? Sebab kita bukan orang Arab. Kita orang Melayu, maka perlu diterjemahkan. Maka bila diterjemahkan zakat ke dalam bahasa kita, bahasa Melayu, maka maksudnya ialah subur, suci, berkat,
berkembang. Itu maksud zakat. Kataan zakat itu. Okay, selamat datang Mukri Danish. Okay. Sekarang yang belum masuk Zulzikri Nur Iman. Okay. Ainatul Aisyah. Okay. Alhamdulillah hampir semua masuk hari ni ya. Kecuali Zulzikri belum masuk lagi. Dan Nur Iman. Daniel Aiman Syafiq. Okey, apa maksud perkataan zakat tu? Perkataan bahasa Arab. Dia terjemah dalam bahasa Melayu dah jadi apa? Zakat maksudnya subur, suci, berkat, berkembang. Tapi adakah perkataan-perkataan itu, tafsiran, terjemahan itu yang akan digunakan pakai sebagai rukun Islam? Tak. Sebab itulah kita memerlukan maksud dari segi istilah. Kerana istilah itu merupakan kehendak syarak. Okay? Catat kat situ. Kehendak syarak. Syarak nak macam mana zakat ni? Syarak nak zakat bermaksud mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Syarak itu maksudnya agama Islam. Okey. Maksud kata, apa yang menjadi rukun Islam ni? Wajib kenapa? Kena mengeluarkan sebahagian daripada harta. Maksudnya apa? Kita ada harta, kita ada duit, kita ada perniagaan, kita ada ternakan yang banyak. Semua merupakan harta. Okay? Dan harta ini, kita mesti keluarkan sebahagian daripada harta itu tertentu. Apa maksud tertentu? Dah ditentukan dah berapa banyak. Berapa banyak harta, berapa banyak nak dikeluarkan. Sudah pun ditentukan dah oleh syarak. Kita akan pergi tentang pembahagian ni lebih lanjut lagi akan datang. Okay? Jadi mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada siapa? Untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ada orang yang berhak menerima. Ada orang yang tak berhak menerima. Siapa yang berhak menerima tu? Kita akan tengok selepas ini. Kemudian dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Jadi itulah maksud zakat. Tapi di luar sana, ada orang yang cakap macam ni. Masa dia miskin, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku harta yang banyak, berilah aku harta banyak supaya mudah aku nak tolong orang. Okay? Dengan harta tu dia nak tolong orang dan sebagainya. Tapi bila dia dapat harta yang banyak, bila Allah berikan dia kepada, berikan harta kepada dia, berikan kekayaan kepada dia, ayat lain pula keluar dari mulut dia. Oh, takkan nak bagi dekat orang. Oh, aku yang usaha sungguh-sungguh, aku yang berusaha untuk dapatkan harta ni, tiba-tiba aku nak tak mau bagi. Sayang, tak sanggup nak bagi. Ramai orang yang macam tu. Okay? Daripada zaman Nabi dulu lagi, kalau buat zakat ni, memang satu benda yang kritikal. Sampailah zaman hari ni. Okay? Orang yang bagi zakat, Alhamdulillah. Tapi orang yang tak bagi zakat tu perlu diberi kesedaran bahawa harta yang ada, harta yang kita miliki itu, Allah yang bagi. Bukan kerana kita berusaha, bukan kerana kita kerja kuat, bukan kerana kita berniaga dan sebagainya, tak. Allah yang bagi. Dan bila Allah bagi, Allah dah tentukan dah hukum dalam harta kita tu, sebahagiannya yang tertentu milik orang lain. Ada dalam harta kita. Bukan hak kita sepenuhnya. Kalau kita tak bagi zakat, kita makan semua harta kita, bermaksud kita dah makan harta orang lain. Apa jadi bila makan harta orang lain? Nak jadi apa lagi bila harta yang tidak berhak masuk dalam perut kita, bila kita gunakan harta yang benda tu yang menumbuhkan daging dalam tubuh kita, daging tu tidak lain perlu dibakar oleh api neraka. Wal'iyyazubillah. Okay? Jadi, kita kena sedar, kita ada kewajipan untuk mengeluarkan harta kita sebahagian tertentu, berapa banyak, untuk diberi kepada orang yang
berhak menerimanya, layak menerimanya. Okey. Hukum zakat. Apakah hukum zakat? Hukum zakat wajib. Wajib. Apa maksud wajib? Buat dapat pahala, tak buat dosa. Haram dan berdosa. Itu maksud wajib. Okey. Sekarang kita tengok dalil naqli. Apa dia dalil naqli ni? Jadi macam tu pula. Okey. Apa dia dalil naqli? Dalil naqli merupakan ayat Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan kepada sesuatu. Itu dalil naqli. Jadi yang pertama Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Surah Al-Baqarah ayat 43. Maksudnya, dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Perintah tu direct. Terus Allah Ta'ala sebut secara langsung. Dirikanlah solat. Keluarkanlah zakat. Itu perintah. Macam kita kata macam ni. Kalau ayah kita kata kat kita. Kalau ayah kita kata kat kita. Ni, pimik ayam kat ayah tak? Perintah dah. Perintah lah. Itu perintah. Ayah kita suruh apa? Suruh ambil ayam beri kat dia. Kita pun pimik ayam beri kat dia. Kita ikut perintah ayah. Tapi ada mungkin ayah kita suruh dengan cara yang lain. Ayah kita kata macam ni. Dahaga lah ni kalau ada ayak ni sedap ni. Kan? Dia kata macam, dia tak suruh tapi dia kata macam tu. Ayah ni dahaga lah kalau ada ayak ni sedap ni. Dia suruh tak tu? Bagi anak yang berfikiran berhati nurani yang mulia, dia akan nampak itu sebagai satu arahan. Dia pun pilih layak bagi ayah dia. Dua-dua tu merupakan arahan, tapi arahan direct merupakan tegas dan lebih keras. Dalam konteks perintah zakat ini, Allah Ta'ala menggunakan arahan yang tegas dan direct, iaitu keluarkanlah zakat. Kalau ayah kita kan, kalau bila keluar arahan direct macam tu, kita tak berani nak lawan dah. Kalau buat keluar arahan yang indirect, kita boleh buat melawak-melawak lagi. Alah ayah ni, dia kan ada, itu melawak itu bukan sungguh-sungguh kan. Tapi bila keluar direct, tak boleh nak kata pada. Macam tu juga Allah pun. Bila dia keluar arahan direct macam ni, kita wajib lah. Tak nak kata, nak habaq kata, kewajipan zakat ni tidak boleh dipermainkan. Yang kedua, ada orang nak masuk ke? Daniel Aiman Syafiq. Daniel Aiman Syafiq baru masuk. Okey, sekarang ni kita ada 2 orang je yang belum masuk. 3, termasuk Ain Alisha, Zuzikri dan Iman. Okey. Okey, ni yang kedua, hadis daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda. Ya. Daniel Aiman Syafiq. Kau masuk dah ke? Tak tahulah. Okey. Ini satu lagi dalil wajib zakat. Ataupun dalil naqli. Daripada Abdullah bin Umar Al-Khattab meriwayatkan Rasulullah bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa sawmi Ramadan. Maksudnya, Islam itu dibina atas 5 perkara. Ini yang kata rukun Islam ni. Okay? Daripada hadis inilah ulama-ulama menyusun rukun Islam. Nabi kata apa? Islam dibina atas 5 perkara. Penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. 5 perkara itu merupakan asas terbinanya Islam. Okay? Jadi kita ni nak jadi Islam,
Nak bina rumah ni, asas dia kena buat konkrit dulu. Kena buat beam konkrit dulu. Jadi kalau tak buat hak tu, pakai pergi pacak tiang atas tanah aja, sat lagi reban lah. Okay? Jadi untuk membina Islam ni, asas dia 5 perkara tu lah. Kena menyaksikan ataupun mengakulah tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, yang mana kita selalu sebut dalam ucapan syahadah, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kena sebut kalimah tu dengan mulut kita, dengan hati yakin bahawa Allah Tuhan kita dan tiada Tuhan lain selain Allah, dan Nabi Muhammad itu merupakan Rasul atau utusan kepada kita. Itu kena yakin. Selamat. Rukun yang pertama. Rukun yang kedua, mendirikan solat. Nak jadi Islam, kena solat. Kena mendirikan solat. Kalau kita tak mendirikan solat, tak jadi Islam lah jawabnya. Itu maksud Islam dibina atas 5 perkara. Makna kata, runtuhlah Islam kamu kalau kamu tak solat. Walaupun kamu nama Muhammad, walaupun kamu nama Abdullah, walaupun kamu pakai kopiah, walaupun kamu pakai tudung, jubah sekalipun, Islam kamu sudah runtuh. Apabila kamu tidak mendirikan solat, tidak menunaikan zakat, tidak mengerjakan haji ke Baitullah, dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Itu poin yang nak sebut pada hari ini ya. Jadi kita orang Islam ni jangan mengaku Islam je. Kita kena buat prasyarat untuk jadi Islam tu. Iaitu 5 perkara ni lah. Mengucap boleh mengucap dah kan. Tapi jangan tau. Ada orang di luar sana, bukan hampa lah. Mengucap tak tahu, tak pandai mengucap. Sebab saya pernah test seorang budak yang berumur belasan tahun macam hampa lah kan. Mengucap, dia baca, asyhadu an la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yo. Dia jadi bersimpang siur macam tu habis. Dia pun tak pasti ucapan syahadah sebenar tu apa. Tak tahu lah nak kata. Kita sekarang ni di dunia ni, kita nak berusaha nak menyelamatkan diri kita sendiri. Okey. Kalau kita nak tengok pula, asnaf yang layak menerima zakat. Okey. Kita tulis, kita sebut asnaf. Apa dia asnaf ni? Asnaf merupakan golongan-golongan yang layak untuk menerima zakat. Okey? Lepas ni kita akan guna perkataan asnaf. Jadi sebut je asnaf tu, hampa tu faham terus. Oh, asnaf ialah orang yang layak terima zakat. Asnaf ialah orang yang layak. Ada ciri-cirinya yang menyebabkan dia layak untuk terima zakat. Itu asnaf. Jadi sekarang kita nak sebut ada berapa semua? Semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semua. Okey. Yang pertama, kita tengok siapakah orang layak terima zakat. Yang pertama, orang fakir. Orang fakir. Dalam bahasa Melayu pun kita nak sebutkan fakir, fakir miskin. Kita tulis karangan bahasa Melayu kan. Fakir miskin, berderma kepada fakir miskin. Sekarang kita nak perincikan dalam subjek pendidikan Islam. Fakir dan miskin tu sama ke? Jawapannya tak sama. Fakir lain, miskin lain. Apa perbezaan dia? Okay, kita tengok fakir dulu. Fakir adalah orang yang tiada harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya. Termasuk makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Orang tu dia tak ada harta, dia tak cukup untuk memenuhi keperluan hidup seharian dia. Tak cukup untuk makan, tak cukup untuk minum, dan tak cukup nak beli pakaian, dan tempat tinggal pun tak cukup. Contohnya, seseorang yang memerlukan RM10 sehari, tetapi dia hanya mampu memperoleh RM3 sahaja. Dia kerja. Contohnya kerja menyapu sampah ke, kerja jaga lembu orang dan sebagainya. Dia dapat pendapatan. Dia ada pendapatan. Tapi pendapatan tu tak cukup untuk memenuhi keperluan hidup dia. Sebab dia memerlukan RM10 sehari.
RM10 sehari. Tapi pendapatan dia cuma RM3 ataupun RM5. Tak cukup. Maka inilah golongan yang dipanggil fakir. Apa beza dengan miskin? Kita tengok miskin pula. Orang yang hanya mampu menampung sebahagian sahaja daripada keperluan hidupnya. Contohnya, seorang yang memerlukan RM10 sehari, tetapi dia hanya memperoleh RM8 sahaja ataupun RM9. Dekat-dekat nak cukup nak tampung keperluan dia. Itu orang yang miskin. Apa beza dengan orang yang fakir tadi? Orang fakir dia dapat sikit sungguh. Orang yang miskin ni orang yang dapat cukup-cukup saja untuk tampung keperluan hidupnya ataupun dekat nak cukup. Itu bezanya fakir dan miskin. Dua-dua golongan ini layak untuk menerima zakat. Yang ketiga, boleh faham tak perbezaan zakat tu? Perbezaan fakir dan miskin. Boleh tak? Nafis, okey tak Nafis? Okey, Ustaz. Nafis cuba sebut Ustaz, apa beza ada orang fakir dan miskin? Yang setakat yang kamu boleh faham yang saya cerita tadi. Fakir ni orang dia tak cukup harta untuk dia reda sendiri, tapi orang miskin ni dia cukup-cukup lah untuk dia reda. Betul, bagus. Saya harap orang lain pun boleh jawab macam Nafis jawab. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga, orang yang layak terima zakat, amil. Sebut amil. Amil ni ialah mereka yang dilantik oleh pemerintah atau dilantik oleh kerajaan untuk mengumpul dan membahagikan zakat. Okey. Ada tak amil kat kampung apa? Orang yang nak bagi zakat, pergi bagi kat siapa? Bagi kat pejabat zakat, Ustaz? Memang betul lah. Tapi ada tak orang lain yang turut mengutip zakat di tempat kamu? Ada, kan? Antaranya ialah imam kepada masjid di qaryah tertentu. Biasanya imam tu dia adalah amil. Kita boleh pergi bagi zakat, iswa dekat imam masjid kampung kita. Bukan bagi dekat dia. Dia tu dilantik oleh kerajaan, contoh kerajaan negeri Kedah kita, lantik imam sebagai pengutip zakat, maka dia tu sendiri, kedudukan dia itu sebagai amil. Dia pun layak terima zakat. Tapi dia kaya lah tu. Imam tu dia ada kebun pun semua. Ada lembu banyak. Ya lah memang. Tapi dia layak terima zakat tu. Sebab dia ada atas nama amil. Bukan atas nama orang miskin. Okey, macam tu. Dia faham kan? Sebab dia dilantik oleh kerajaan. Pemerintah. Untuk mengumpul dan membahagikan zakat. Dia bahagikan zakat ke? Ya. Dia kan imam atau pemimpin dalam kampung tu. Dia kenal dalam kampung dia tu. Siapa orang susah? Siapa orang yang perlukan zakat? Dia kenal. Dia lah pergi bagi duit yang dia kumpulkan, dia kutip dari tu. Maka atas tugas itu, dia layak menerima. Dia pun layak menerima zakat tu. Yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf. Sebut. Mu'allaf. Bukan mukallaf. Apa dia mu'allaf ni? Mu'allaf ialah orang yang baru masuk Islam. Contohnya Ahcong ke, Mutusami ke, dapat hidayah daripada Allah, masuk Islam. Orang ni layak untuk terima zakat. Kenapa dia layak terima zakat? Sebab dia baru masuk Islam, dia tak ada saudara. Mestilah saudara mara dia, belah belum Islam tu, ataupun mak ayah dia yang belum lagi masuk Islam, tentulah menjauhi dia, bermusuh dengan dia. Jadi dia masuk dalam Islam ni, dia seorang-seorang, sebatang kara. Jadi untuk memulakan hidupnya sebagai orang Islam, maka dia mendapat hak untuk menerima zakat. Yang kelima hamba. Siapa hamba? Perhambaan tak ada dah zaman lah ni. Tapi pada zaman yang ada perhambaan, mereka ini golongan layak menerima zakat
jika mereka ingin membebaskan diri mereka. Siapa tak ingin nak bebaskan diri? Hamba tu pun, dia pun nak membebaskan dirinya. Tapi, dia tak ada apa. Dia tak memiliki apa-apa. Jadi, kalau hamba tu Islam, dia layak menerima zakat untuk dia bebaskan dirinya daripada tuannya itu. Okey? Kalau kamu nak mudah nak faham perhambaan ni, cuba kamu tengok cerita P. Ramlee tu. 3 Abdul. Yang abang dia 2 orang, Abdul Wahab dan Abdul Wahid tu, kerana ketamakan mereka telah dijual oleh Sadiq Segaraga. Ingat tak? Bila dijual kat pasar malam lah. Okay? 10 dinar, 20 dinar ke, orang bila beli tu, bila dia bawa balik ke rumah, maka jadilah dia budak suruhan. Tak ada gaji, tak ada apa. Okay? Itulah hamba. Jadi, kalau dia nak membebaskan dirinya, dia layak menerima zakat. Itu hamba. Yang keenam, orang yang berhutang. Okay? Orang yang dibebani hutang untuk keperluan asas diri serta tanggungannya dan tidak mampu membayarnya. Orang ni, dia tak mampu. Nak hidup pun, nak beli beras pun kena berhutang. Nak beli lauk pun kena berhutang. Maka orang ni layak untuk menerima zakat. Yang ketujuh, Fisabilillah. Fisabilillah. Maksud kata, Sabilillah tu jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa orang yang berjuang di jalan Allah ni? Orang yang melakukan perintah Allah lah. Contoh tu orang tu pergi berperang. Kerana nak menegakkan agama Islam. Fisabilillah lah. Contoh orang tu pergi belajar agama Islam. Contohnya pergi masuk tahfiz ke, ataupun pergi belajar ilmu agama, buka kitab di pondok dan sebagainya, orang tu susah. Maka fisabilillah lah kerja amalan dia tu. Maka dia layak untuk terima zakat. Yang ke-8. Yang ke-8, Ibnu Stabil. Maksudnya orang yang bermusafir dengan tujuan yang diharuskan syarak, kemudian terputus perbelanjaan. Kalau orang tu pergi ke mana-mana, di luar negara, dalam negara sekalipun, dengan tujuan dia bermusafir tu sebab diharuskan oleh syarak. Contohnya nak pergi belajar, kan? Maka dia layak untuk terima zakat. Jadi, golongan ini termasuklah orang yang pergi belajar di luar negara contohnya. Tiba-tiba dia putus duit, tak boleh nak makan. Orang ni layak untuk terima zakat. Maknanya kata orang nak bagi zakat, contohnya kamu nanti nak bagi zakat, kan? Nak bagi kat siapa? Kamu duduk kat satu taman perumahan elit yang tak ada orang miskin. Tak ada orang susah. Orang kaya-kaya belakang. Kamu pun tak kenal siapa orang miskin. Nak bagi kat siapa? Kamu nak bagi zakat sebanyak RM2,000 contohnya. Kamu nak bagi kat siapa? Kamu boleh pilih lah daripada 8 asnaf ni. Okay? Anak rakan kita ke yang sedang menuntut ilmu agama, boleh pergi bagi kat anak tu. Sebab dia termasuk dari walaupun dia tidak miskin, boleh terima zakat. Kita boleh faham tak? Jadi 8 ini merupakan golongan asnaf. Jadi kamu catatkan dalam buku nota kamu, tuliskan dalam bentuk peta minda, tajuk besar dia, asnaf zakat. Buat dia punya tu dia, fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba, orang yang berhutang. Okay? Yang keempat tu, mu'allaf tu jangan tersilap dengan mukallaf pula. Mukallaf tu lain. Mukallaf tu orang yang bila akil balik, dia tanggung sendiri dosa pahala yang dia buat. Itu mukallaf. Macam adik kita yang umur 10 tahun tu tak akil balik lagi. Kalau dia mencuri sekalipun, dosanya tak ditulis. Sebab dia belum mukallaf. Tapi bagi kita, kamu yang berumur 15 tahun dah ni, kalau kamu mencuri, dosa. Siapa nak tanggung? Kamu tanggung sendiri lah sebab kamu dah akil balik dan telah mukallaf. Itu mukallaf. Ini mu'allaf. Beza sikit-sikit bunyi dia. Okey, buat nota tu nah. Sebenarnya kita nak tengok hikmah pensyariatan zakat. Apa dia hikmah? Hikmah ni apa? Sofia, hikmah ni apa? Hikmah tu apa yang kita dapat, hikmah kelebihan. Betul? Ya, hikmah ni merupakan kelebihan ataupun kebaikan. Kebaikan dia lah. Kalau dalam bahasa Inggeris tu advantage
advantages. Jadi bila disyariatkan zakat ni, apa hikmah dia, apa kebaikan dia? Kebaikan dia untuk pemberi. Mendidik jiwa pemberi zakat dengan sifat pemurah serta menjauhi sifat bakhil. Kita kena ingat harta yang Allah beri, duit yang dalam poket kita ni bukanlah milik kita sepenuhnya. Okey? Kamu kata, kami pun ada duit Ustaz. Kami ada pun duit raya, ada sikit ada simpan tu. Bukan sekarang. Nanti, satu masa nanti kalau kamu dah membina hidup kamu sendiri, kamu ada pendapatan yang lumayan dan sebagainya, dan kamu berada pada kedudukan layak beri zakat, masa itulah kita berperang. Keadaan kita, hati kita berperang dengan nafsu kita. Okay? Hati kita, akal kita akan ingat, Ustaz Syakir kata dulu kena beri zakat bila kita dah ada duit. Nafsu pula kata, jangan hang yang kerja tu nak beri ke orang. Itulah peperangannya. Peperangannya. Kita tak tahu siapa nak menang. Harap-harap iman dan akal kita akan memenangkan kita. Okey? Mendidik jiwa. Orang beri zakat ni jiwanya akan terdidik dengan sifat pemurah dan jauhi sifat bakhil. Zaman PKP ni, PKP dah ada beberapa siri PKP dah. Di media sosial, di media masa, hari-hari kita mendengar berita orang terputus makan, hilang kerja dan sebagainya. Anak-anak yang kematian mak bapak kerana kena COVID. Beberapa beradik terpaksa duduk sama adik-beradik. Ramai. Okay? Jadi kita kena didik hati kita, jauhilah sifat bakhil. Berdermalah, bersedekahlah. Okay? Walaupun sikit. Itu hikmah kebaikannya kepada pemberi. Yang kedua, melahirkan sifat taat kepada perintah Allah. Okay? Kita bila beri zakat, itu menunjukkan kita taat pada perintah Allah. Allah suruh kita keluarkan sebagian harta tu untuk orang yang memerlukan. Yang seterusnya, bila kita taat perintah Allah, Allah redha lah kat kita. Kita akan mendapat keredaan Allah SWT. Dan seterusnya mendapat kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat melalui harta yang dizakatkan. Itu merupakan kebaikan ataupun hikmah kepada pemberi. Kepada penerima pula, kepada orang yang terima zakat tu pula. Ada hikmah dia? Ada. Yang pertama, membersihkan hati daripada hasad dengki dan iri hati terhadap golongan saya. Ini saya nak share dengan kamu. Okay, Allah sengaja mencipta manusia ni berbagai-bagai darjat. Ada Allah cipta orang tu kaya, harta banyak. Ada Allah cipta orang tu miskin, nak hidup pun susah. Di sisi Allah, sama aja, tak ada beza apa pun. Allah bagi seorang tu kaya merupakan ujian kepada orang kaya. Supaya dia ada harta dan harta tu dia sedar milik orang lain juga. Dan Allah beri kemiskinan kepada seorang, tu pun menunjukkan satu ujian. Okay? Kaya pun Allah uji, miskin pun Allah uji. Jadi Allah tuntut supaya orang kaya ni bantu orang miskin. Di situ poin dia. Dan bila dapat zakat, orang miskin bersihlah hati dia daripada sifat hasad dengki dan iri hati terhadap golongan kaya. Nak hasad berapa lagi? Dah orang bagi zakat. Kalau tak bagi zakat tu lah yang dia duk hasad dengki. Bila dah bagi zakat, tak dengki dah. Okay. Yang kedua, sebagai sumber modal bagi golongan miskin untuk menjana ekonomi keluarga. Maksudnya bila dapat zakat yang dapat tu boleh digunakan sebagai modal untuk memulakan perniagaan sebagainya. Untuk menjana ekonomi untuk keluarga dia. Itu kebaikan dia untuk penerima. Yang ketiga, meringankan bebanan orang yang berhutang daripada belenggu hutang. Dan yang keempat, meningkatkan keyakinan mu'allaf terhadap Islam. Siapa mu'allaf ni? Mu'allaf siapa? Azhar, mu'allaf siapa? Lena dah dua beradik tu. Apa lagi ya? Aina Syamimi. Mu'allaf apa?
Orang yang baru masuk Islam. Ya, orang yang baru masuk Islam. Jadi, bila dia mendapat zakat, dia yakinlah bahawa agama Islam ni, bertambah yakin lagi bahawa Islam ni agama yang benar. Berapa ramai tahu tak kat luar sana orang yang masuk Islam, tapi bila masuk Islam, adik-beradik dia, agama asal dia tu mestilah buang dia dah. Masuk Islam, orang Islam pun mengabaikan dia juga. Biar dia terlantar dan sebagainya. Maka dia, sekali dia rasa, Islam pun teruk. Silap-silap dia kembali kepada agama asal dia. Jadi bila dia dapat zakat, dia akan bertambah yakin pada agama Islam. Jadi itu hikmah kepada penerima. Masyarakat keseluruhan dia pula. Okey, yang pertama, kebaikannya mengeratkan ikatan ukhuwah. Ukhuwah ini ialah persaudaraan. Kan akhi, ukhti, semua kan saudara. Ukhuwah persaudaraan. Dia nak mengeratkan ikatan ukhuwah dan kasih sayang sesama Islam. Adik-beradik kita bukannya orang yang satu mak dengan satu bapa dengan kita tu je. Semua orang Islam adalah bersaudara. Jadi, kita kena ada kasih dan ada sayang kepada orang yang seagama dengan kita. Caranya ialah kita berkongsi. Orang yang memerlukan, kita ada, kita bagi. Kalau kita memerlukan, orang yang ada, orang bagi kat kita. Indahnya Islam ni dekat situ. Okay, yang kedua, merapatkan jurang perbezaan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Kita tengok dalam sistem ekonomi kapitalis ya, kaya dan miskin ni berbeza sangat. Berbeza sangat. Kaya ni hebat sangat dengan kekayaan dia. Orang miskin ni melarat dan sebagainya. Okay? Bila Islam datang, Islam mewajibkan zakat. Maka di situ akan merapatkan golongan kaya dengan golongan miskin. Okay? Indah dah Islam ni. Yang ketiga, saling membantu antara satu sama lain. Yang keempat, meningkatkan syiar Islam. Bisa dengar ni perkataan syiar Islam ni. Syiar ni apa Tahu tak syiar ni apa? Auni, tahu tak syiar ni apa? Lena dah. Oh dia? Lupa maksud dia. Tak tahu abang, tak tahu abang. Okey. Syiar ni lambang ataupun simbol. Syiar ni merupakan lambang ataupun simbol. Macam kita pergi ke satu tempat, kita perlu sampai. Kita nak tahu di sini ada orang Islam tak? Ada. Tahu mana kata ada? Tu masjid. Ada tadi lalu ada bangunan tu ada kubah. Ada kubah tu ada bulan sabit tu. Itu merupakan syiar menunjukkan bahawa Islam wujud. Okay? Macam tu juga bila zakat ini diamalkan di sesuatu tempat bermaksud ajaran Islam diamalkan di tempat tu. Itu maknanya syiar. Jadi ini merupakan hikmah pensyariatan zakat. Okey, zakat tu saja boleh faham tak? Jadi apa yang kita pelajari hari ini, yang pertama maksud zakat. Tak mana dah. Yang pertama maksud zakat, hukumnya wajiblah hukum kan. Okey, dalil pun kita tahu. Kemudian yang paling penting kita nak belajar dah kita belajar hari ini ialah asnaf tu. Siapa golongan yang layak terima zakat? Semua sekali ada berapa? Ada berapa? Auni Safia, ada berapa semua sekali? Orang layak terima zakat asnaf ada berapa? Ada 8. Kita kena tahu setiap 8 tu. Okey. Jadi kita akan berhenti di sini insya-Allah. Yang benar Lena tu, panggil. Bangun. Kita akan berhenti kat sini. Lepas ni kita akan jawab soalan dalam Google Form. Boleh ya? 10 soalan Google Form. Jawab sampai betul semua. Siapa sekali tembak tu betul terus dapat 10. Tu terbaik. Okey. Buat soalan senang-senang je. Soalan dalam hak kita sebut tadi sahaja. Okey, jadi kita berhenti kat situ. InsyaAllah kita sambung dengan tugasan yang saya bagi lepas ni iaitu Google
form dan ada sedikit soalan bertulis. Tengok dah. Bab dekat Islam ni pukul 11 sampai 12.30 kan? Ni baru 11.50. Okay, kita stop kat sini insya-Allah. Okay, kita jumpa terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak. Okay, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz.